Nabi Sulaiman boleh melihat jin, itu mukjizat. Kita ada apa? Keramat maksudnya karamah, benda pelik yang Allah Taala bagi pada seseorang. Tak ambil tahu soal hukum hakam agama, namanya istidraj. Ujian dari orang mai jumpa saya, ustaz boleh tolong scan? Saya kata minta maaf. Hak yang Piramli punya Nujum 4 belalang punya gelup tu bagi pecah dah, nak scan tak boleh. Lain, part time dia lain, dan mungkin ada juga overtime. Okey, kita sambung lagi. Ada jin nama dia Syaq. Syaq. Okey, dia ada sabdu Syaqqun, ya. Dia dikatakan, ini disebutkan dalam kitab, dia adalah separuh badan dia, separuh manusia, separuh jin. Katanya macam tu, wallahu alam. Okey, dia kata macam tu. Dia mungkin nampak macam antara manusia dengan jin pun boleh jadi juga. Separuh tu duduk sebelah-sebelah ke, tapi saya nampak lebih kepada maksudnya orang, nampak macam orang, nak kata macam jin. Ini mungkin kelibat-kelibat lah. Kelibat-kelibat yang kadang-kadang mengganggu. Memang kerja dia adalah mengganggu manusia yang musafir di perjalanan. Kita pergi mana-mana highway, tiba-tiba nak pergi terkencing, nak apa ke, pergi tepi jalan tu, macam nampak apa pelik-pelik, nampak nak kata orang, tak orang, bayang-bayang apa. Mungkin itu syak, itu gangguan daripada jin. Okey, sebenarnya dia bukanlah manusia, tapi dia nampak kadang-kadang rupa macam mana, nak kata manusia tak manusia, ada bayang-bayang apa lebih kurang kan. Ada jin nama dia qarin. Jin qarin, yang ni setiap manusia ada qarin, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau juga ada qarin? Ya, bahkan aku juga mempunyai qarin. Qarin ni kira satu jin yang dia sentiasa bersama kita. Kita tidur, cuma tak tahu dia tidur ke tak. Tapi dia memang sentiasa ada dengan kita. Kerja dia adalah menghasut kita. Nabi kata, kecuali Allah Ta'ala selamatkan aku, jin qarin aku masuk Islam, dan qarin yang lain semua tak, tetap juga kufur. Maka kerja dia membisik kita kepada benda-benda yang tak baik. Contohlah, kira baru nak bangun subuh, tiba-tiba rasa mengantuknya, dia punya kerja lah tu. Dia main duk kipas. Janganlah bangun, tidurlah. Dia duk menyanyi lagu Piramli sambil telinga, selamat, kan? Maka itu nama dia jin apa? Qarin. Ada jin nama dia walahan, di mana kerja dia adalah kacau orang yang solat, bagi orang was-was. Setengah ulama mengatakan jin ini adalah jin yang tinggal di dekat laut dan juga di pulau-pulau. Ini dia suka duduk pedalaman-pedalaman, ataupun walahan ni juga dirujuk kepada jin yang suka kacau orang buat amal ibadat, bagi was-was. Weh, berapa rakaat ni dah? Aduh, lupa rakaat pula dah. Ambil ayat semayang dah, basuh muka dah, basuh tangan dah. Weh, tadi aku basuh tu muka. Dia jadi was-was, dia ulang balik ayat semayang lah apa. Maka itu nama dia jin, nama dia walahan. Ada jin namanya Sa'lat. Bukan salat. Bukan salat, tapi nama dia Sa'lat. Sa'lat ni jin, iaitulah dia suka merupa seperti, dia jin, tapi dia akan merupa seperti mana rupa wanita yang menggoda. Maka wanita yang menggoda. Maka kalau kita tengok, minta maaf lah, kita pergi di mana-mana kadang-kadang ternampak, kita kena ingat, yang itu semua adalah jin yang merupa supaya nak mengganggu gugat iman kita. Sama ada jin tu pergi masuk duduk dalam dia ke, kan, dalam tubuh badan orang yang derhaka pada Allah. Yalah, bila dia pakai lagu tu nak kata apa lagi dia? Dan mendedahkan aurat dan sebagainya, mengundang kepada fitnah kan. Jadi ada jin, itu nama dia jin Sa'lat. Ada jin nama dia mazhab. Ini bukan mazhab, tapi jin ni adalah satu jenis jin, nama dia jin mazhab. Kerja dia adalah tolong orang, tapi dia tolong dia ke arah supaya manusia tu timbul ujub. Ujub ni masa kagum dengan diri sendiri. Oh, hebat aku. Oh, pandai aku. Aku handsome lah. Macam tu. Aku ni macam ni dah. Aku ni hebat lah. Aku ni, kita rasa kagum dengan diri sendiri. Habis benda baik kita buat semuanya dibatalkan, tak ada pahala. Cancel macam tu semua, gugur di pertengahan jalan semua. Jadi pahala tak ada. Inilah 11 perkara, nama jin dan skop kerja masing-masing yang disebutkan oleh para ulama.
Tapi saya tak nafikan mungkin juga oleh kerana benda-benda ni adalah benda-benda yang tak confirm. Mungkin sebahagiannya ada berdasarkan hadis, sebahagian lagi mungkin berdasarkan umum daripada hadis dan sebagainya. Maka akan ada juga khilaf di kalangan ulama dalam menentukan dia punya nama-nama dia dan skop kerja dia. Mungkinlah. Ya, betulnya ada banyak lagi, betul? Yang betulnya banyak lagi. Banyak lagi lah. Kalau kita tengok yang duduk di hutan, yang duduk di ni, yang duduk buat ni, yang hasut orang buat benda ni, yang buat ni, maka melihat kepada benda-benda yang pelbagai perkara derhaka pada Tuhan dan sebagainya, maka akan ada banyak jenis nama lah. Mungkin dari satu sudut Aiman, nama betul. Tapi kalau pergi kerja, orang panggil pekerja. Oleh kerana kita ada anak kita panggil kita bapa. Oleh kerana kita ada mak, kita jadi anak. Maka nama tu ada banyak dari sudut-sudut yang berbeza. Tetapi hakikat yang penting sekali, semua ni adalah jin. Okey, alang-alang kita dalam topik jin kan. Nak tanya sikit lah. Yang jenis niat jahat lah, bukan nak kata Tok Bomoh lah. Tok Bomoh memang tak ikut syarak lah. Kadang ustaz pun kita bagi Tok Bomoh, orang kita suka bagi macam tu. Yang ni yang memang kerja dia jenis tuju kat orang, bagi sakit, bagi mati macam tu kan. Okey, macam mana dia berkomunikasi, bukan komunikasi lah, macam mana dia nak kata minta tolong, yang betulnya jin tu mempergunakan dia. Hak tu yang betulnya kan. Tapi dia rasa dia mempergunakan jin. Hak tu macam mana berlaku? Jin mana yang terlibat ke semua sekali dia boleh ni ke? Okey, macam ni. Saya tak mau cerita orang lain. Saya cerita pengalaman saya sendiri bersahabat dengan jin. Suatu ketika dahulu. Teng. Itu kena bubuh lagu. Kan? Pengalaman saya pernah bersahabat dengan jin. Kononnya katanya khadam Qul Allah. Khadam jin lah juga. Kononnya dia jadi khadam kita kan. Sahabat dengan dia, siapa jadi khadam siapa tak tahu kan. Sila-sila MD-nya kita jadi khadam dia. Akhirnya saya tak mahu, itu panjang cerita. Kalau nak cerita macam mana proses dia, saya tak mau, takut lagi ada orang buat. Saya nak cerita masa tu saya memang minat sungguhlah dalam dunia apa panggil dunia mistik ni. Alam mistik. Alam mistik ni saya memang minat. Maka akhirnya saya pun bersahabat. Dia macam ni tau. Kita rasa, maksudnya saya dah buat rawatan apa semua kan. Ini cerita lama lah, 20 tahun ya, mungkin 30 tahun sudah. Jadi remaja lagi masa tu duk belajar minat ni. Dia macam ni tau. Bila kita main nak berubat orang, dia rasa macam kedengaran di, nak kata dengar tak dengar suara, tapi rasa macam nak buat benda ni, rasa macam nak buat benda ni, seolah-olah macam dapat arahan tau. Okey, seolah-olah dah dapat arahan daripada satu suara, satu yang mengkontrol kita sobat ni. Lama kelamaan dia dah ikut tu. Ikut tu. Dia kira bukan dengar suara seketui, angkat buah limau, angkat buat tu bukan lah. Tapi dia rasa macam nak buat macam ni, rasa nak buat macam ni. Sebenarnya itu semua adalah bisikan daripada syaitan. Mungkin amalan dia, mungkin niat dia tak betul dan sebagainya, maka akhirnya yang mai itu bukan benda yang baik, tapi hakikatnya yang mai itu adalah benda tak baik jika dengan golongan jin. Dia mengharapkan bahawa dia dapat bersahabat dengan khadam, kononnya malaikat yang menjaga surah Qul Allah ni. Tapi rupanya yang mai adalah lain. Yang mai itu adalah jin disebabkan niat dia tak betul. Sebab niat dia untuk apa? Oh, dia kata aku nak baca Qul Allah ni kerana aku nak boleh dapat keramat, dapat jadi manusia hebat. Boleh tahu benda pelik-pelik. Maka niat dah tak betul ya. Jin lah yang main duduk kena. Kalau kata niat dia macam tu, dia amal, lepas tu dia dapat, hak tu memang pada jin lah tu. Okey. Yang tu sikit lah. Betul lah Ustaz cakap. Sekejap lagi kalau cerita proses, ramai orang ikut. Bahaya balik macam tu. Saya tak mau ikut. Sebab kadang-kadang saya tak mau cerita sebab ada proses dia. Kadang-kadang kita duk ceramah kata jangan duk buat. Kita pergi cerita proses, dia bukan ambil hak yang kita jangan kata jangan buat tu, dia pergi ambil hak proses tu buat. Contoh lah, buat filem kata jangan rempit. Okey. Oh, dia ni rempit, lepas tu jatuh, accident lah, mati lah, apalah. Kawan yang buat filem rempit tu nak bagi pengajaran, kalau hang pergi rempit, yang ni lah akibat hang ti dapat.
Rupa-rupanya yang geng muda ni dia pi tengok filem tu, dia bukan ambil dia punya natijah, dia punya kesimpulan tu. Dia pi duk ambil hak part tengah-tengah tu, hak rempit tu. Habis cerita macam ni juga bab jin. Kalau cerita macam mana proses nak bersahabat apa semua, akhirnya yang ustaz kata jangan bersahabat, yang ulama tu kata tu, yang tu dia tak mau dengar. Dia pi duk ambil, akhirnya dia pi ambil amalan tu, dia pi buat juga. Kononnya nak try. Apalah faedah manusia berlambak boleh kawan, tak mau kawan dengan jin. Betul tak? Okey, baik, terima kasih banyak Ustaz. Okey, untuk episod nama-nama jin dan job scope mereka. Tu dia. Okey, insya-Allah lepas pada ni, episod seterusnya kita akan bincangkan tentang yang banyak duk minta lah, sihir. Sihir. Okey. Skop dia besar, sihir pecah-pecah dia pun banyak. Okey, insya-Allah kita akan bincang tentang tu lah. Tapi bukan cara nak sihir orang lah. Hak tu lagi bahaya geng-geng ni. Sebelum last, satu soalan saya nak tanya. Hak ni bukan kata banyak pertikaian lah, jawapan yang betulnya saya ada. Tapi sebab ramai suka bercakap macam ni, roh orang mati kembali, tak apa, roh gentayangan. Ustaz pernah dengar? Roh Gentayangan tu dia frasa Indonesia. So gentayangan tu di awang-awangan lah. Dia tak naik atas, dia tak turun bawah, dia duduk situ, dia main kacau orang, dia main jumpa orang tu orang ni. Okey, adakah perkara itu betul ataupun tidak? Jawapan dia tidak. Setiap roh dicabut, setelah di mana dicabut, lalu disimpan oleh para malaikat dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dan mereka ni, roh ni semua berada di satu alam, namanya alam barzakh. Mereka pergi tak kembali. Kita dah berada di alam dunia. Jadi dia pergi ke satu alam lain. Alam tu bukan ada bawah tanah, bukan ada atas langit, tapi alam lain yang Tuhan cipta. Okey, ada di planet lain ke, di mana ke kita tak tahu, galaksi lain ke apa ke, yang pasti alam lain. Kalau duduk dalam galaksi dunia, galaksi ni juga, berarti masih lagi alam yang sama. Ini alam yang lain, namanya alam barzakh. Bila sebut kata alam barzakh, dia pergi tak kembali, macam mana pula dia boleh mai duduk di awang-awangan? Amalan manusia berada di awang-awangan ada. Sekiranya dia mati, dia tak melunaskan hutang, pahala dia Tuhan tak terima lagi. Bahasa digunakan, maknanya amalan dia terawang-awangan. Maksudnya belum lagi dapat diberikan ganjaran dia kepada dia, sebab dia tak bayar hutang lagi. Yang tu betul. Tapi keadaan manusia yang rohnya berada di awang-awangan, itu tak ada. Sebab Tuhan dah sebut jalan ada dua, jalan syurga ataupun jalan neraka. Itu roh tu semua urusan Tuhan, betul? Ya. Sebab tu apabila Allah Ta'ala, orang tanya kepada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh, orang akan tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Apa Tuhan jawab kat Nabi Muhammad? Qulir ruhu min amri rabbi. Roh tu adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tak bagi ilmu pada kamu tu melainkan sikit je. Jadi macam mana benda yang kita tak tahu, benda yang ilmu sikit ya Tuhan bagi, kita duk bincang punya banyak tentang hakikat roh dan sebagainya, tak kena. Kan, kononnya malam Jumaat roh tu balik, mereka buatlah jamu, buat kenuri kenara, dengan tujuannya nanti dia mai, dia tengok anak beranak dia. Hai, boleh beli cuti pula dah, duduk di alam barzah, boleh ambil cuti pula, kan, cuti MC. Jalan-jalan cari makan, mai balik tengok apa anak beranak ni makan, kena dalca ke kena apa kan. Itu tak betul. Dia. Tetapi ada hadis diriwayatkan bahawa dia kata ahli orang yang duduk di alam barzakh, mereka mengetahui siapakah datang menziarahi kubur mereka. Depa tahulah. Depa tahu saja. Bukan depa pergi balik, mai duduk di rumah, mai duduk tengok apa nak beranak aku buat. Tak betul. Ya, kata hak duk mai minta tolong lah apa bala tu semua memang tak lah. Bukan roh mai minta tolong cari aku, tolong cari kaki aku, jenis accident apa mau contoh. Contoh lah. Filem banyak macam tu kan. Yalah, filem tolong saya cari kaki aku dah tahu kan. Duk kalut apa? Tak penting dah. Badan semua hancur reput di dalam tanah. Semua tu esok ditiup sangkakala kali yang kedua dia akan timbul balik jadi manusia yang sempurna, bukan bangun dalam keadaan timpang. Semua lengkap lah.
Walaupun duk atas dunia kencing manis potong kaki. Lepas 20 tahun baru dia pun mati. Kaki mati dulu 20 tahun. Reput habis dah. Esok kalau saya dibangun tempang lah. Dah bangun ada kaki. Kan? Bangun ada kaki. Kecuali ada ayat Quran Tuhan sebut. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Manusia duduk atas dunia ni apabila dia buta dengan agama, maka esok di akhirat dia akan buta. Bangun dalam keadaan buta. Maksud bangun dalam keadaan buta, masih lagi pertikaian ulama, maksudnya dia nampak segala azab apa semua. Tapi dia akan berada dalam keadaan macam mana manusia yang buta tak tahu, dia rasa diri dia amat teruk sekali. Macam mana orang duduk atas dunia, dia buta, dia nak jalan susah, nak buat kerja payah, lagu ni. Dan setengah ulama kata dia memang akan dibangun dalam keadaan buta mata dia. Lalu dia kata, kenapakah aku ni buta? Maka Allah Ta'ala berfirman, inilah ketika mana kamu hidup di dunia, kamu melupakan ayat-ayat kami, kamu buta pada agama, maka sekarang kami lupakan kamu pula dan kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta lah, tak ada timpang-timpang pun tak ada. Yang tu buta pasal kita buta agama. Orang Pulau Pinang kata buta apa? Buta perut tak ada akal. Itu saya tak kata tuan-tuan, Aiman yang kata. Okey, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah siri seterusnya Khurafat menurut Islam dan santos-santos semua ni sekali lah. InsyaAllah. Kita ada banyak kalau tuan-tuan nak bincang tentang topik jin, sihir, santau, pukau, apalagi khurafat. Belori maklumat tu ada. Cerita kalau ambil dalam buku ni saja pun dah tebal dah. Padahal buku berlambak kita banyak yang cerita pasal jin. Yang kita akan bincang. Sebab tahu tuan-tuan minat benda-benda ni. Dan insya-Allah jangan lupa tanya soalan dalam YouTube yang disebarkan yang berada di dalam media massa ni. Tuan-tuan tanya soalan yang baik-baik, jangan duk komen benda-benda merapu yang kita tak faham. Cuma tanya soalan, insya-Allah nanti soalan-soalan yang berkaitan kita akan jawab pada siri akan datang. Okey, kita akan jawab berdasarkan kepada dalil, bukti, hujah dan penjelasan. Supaya kita faham benda tu daripada sumbernya. Kita tak mau jadi ikut-ikutan. Depa kata. Tak mau depa dah. Lah ni yang kata siapa? Oh, ni ayat Quran kata, ni hadis kata, ni ulama kata. Okey, kita nak sumber pengambilan tu biar bagi kukuh. Baru kita tak terpesong. Tak mudah terikut dengan apa yang ada dalam dunia hari ni, dengan lebih-lebih lagi dengan filem dan sebagainya. Nak digambarkan benda lagu tu, benda lagu ni. Lepas tu saya kata, apa saja daripada filem, bawa tepi dulu. Kadang-kadang ada benda boleh pakai, tapi banyak yang tak boleh pakai. Tidak ada sumber pengambilan dia. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi tuan-tuan semua kefahaman. Dan sudah pasti bila membincangkan bab jin, bab khurafat, bab sihir ni, insya-Allah siri-siri akan datang juga. Kita akan sampaikan pada tuan-tuan tentang kita akan cerita kat kawan-kawan kita amalan-amalan daripada yang susah-susah sampai yang senang-senang. Paling-paling tak kita ada bekalan sikit untuk tahu pasal jin. Tak guna kalau tak ada amalan untuk menghindarkan daripada gangguan jin. Akhirnya kita yang digoda, diganggu gugat oleh jin, iblis, setan, rugi lah. Kita nak supaya kita ni disuruh dalam Islam supaya minta berlindung daripada gangguan iblis, syaitan. Ya. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa tanya soalan kat bawah. Kita akan kumpulkan semua soalan. Okey, kita akan buat satu siri untuk menjawab soalan saja. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.